Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5. Hari ini bersama Cikgu Suhaida akan meneruskan PDPR Sains untuk topik seterusnya, iaitu cara memelihara sistem dalam tubuh manusia. Okey, kita akan sambung topik yang lepas, iaitu kepentingan perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Okey, hari ni cikgu nak sambung tajuk terakhir untuk tajuk manusia ni, topik manusia ni, iaitu cara memelihara sistem dalam tubuh manusia. Okey, ini adalah subtopik yang terakhir untuk topik manusia. Okey, cikgu harap murid-murid dalam keadaan yang sihat. Sebelum cikgu meneruskan PDPR pada hari ini, cikgu harap murid-murid semua sudah bersedia dengan buku teks, dan murid-murid lihat buku teks tajuk cara memelihara sistem dalam tubuh manusia. Okey, sambil murid-murid dengar, dan murid-murid boleh rujuk buku teks apa yang cikgu sampaikan, supaya apa yang kamu dengar dan lihat sama dengan info dalam buku teks sains tahun 5. Okey, jadi cikgu tidak akan lari topik, okey, daripada yang lain. Cikgu akan rujuk pada buku teks. Okey, jadi murid-murid, saya harap murid-murid di hadapan murid-murid dah ada buku teks, dah ada buku tulis, dah ada alat tulis dan bersedia untuk PDPR pada hari ini. Okey. Okey, seterusnya saya akan teruskan. Okey. Bagaimana kita nak memelihara sistem dalam tubuh bagi mengekalkan kehidupan yang sihat? Okey, jadi persoalannya, bagaimanakah kita nak memelihara sistem di dalam tubuh kita ni bagi mengekalkan kehidupan kita ni sentiasa dalam keadaan yang sihat? Okey, hari ini saya akan terangkan cara-caranya. Okey. Okey. Cara pertama iaitu cara memelihara sistem rangka manusia. Bagaimana kita nak memelihara sistem rangka manusia ni supaya berada di dalam keadaan yang sihat dan tidak bermasalah dalam kita menjalankan kehidupan seharian. Okey, jadi sistem rangka manusia ni sangat penting untuk kita bekerja, untuk kita bergerak dan untuk kita membuat apa-apa tugasan, sama ada yang berat ataupun yang ringan. Okey, jadi kita kena memelihara rangka kita ni supaya sentiasa dalam keadaan yang sihat dan baik. Okey, jadi cara-caranya mari kita lihat. Okey, kita mestilah mengambil makanan yang kaya dengan kalsium. Okey. Okey, makanan yang kaya dengan kalsium ni maknanya kita ambillah makanan-makanan yang mempunyai sumber kalsium. Contohnya susu, kemudian protein, okey, yang boleh menguatkan tulang kita. Okey, ataupun mengambil suplemen yang dibenarkan oleh doktor. Okey, jadi kita perlu mengambil kalsium untuk membina tulang supaya tulang kita ni kuat. Okey, susu dan produk tensu mengandungi kalsium yang dapat menguatkan tulang. Okey, macam murid-murid sekarang masih bersekolah, jadi murid-murid perlukan susu untuk menguatkan tulang daripada umur muda. Nanti bila dah umur kita tak minum susu muda-muda, nanti dah tua ada kesannya. Okey, jadi murid-murid masih muda ni kena minum susu. Bukan kita anggap minum susu ni macam budak kecil. Tak. Susu ni sebenarnya adalah sumber kalsium. Daripada kecil ke besar ke, kita mesti minum susu untuk menambahkan kalsium dalam tulang kita. Okey, jadi minumlah susu supaya tulang kita menjadi kuat. Okey, jadi itu adalah cara kita menjaga rangka. Okey, cara memelihara rangka. Okey, kemudian yang kedua, okey, murid-murid boleh melakukan aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal ni supaya tulang kita ni sentiasa bergerak.
Okey, jadi melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, melompat dan menari untuk menguatkan tulang. Okey, kita kena sentiasa bergerak. Okey, sendi kita ni perlu digerakkan. Okey, jadi sendi kita adalah menghubungkan antara tulang. Jadi bila sendi itu bergerak, tulang bergerak, jadi sendi kita ni kata orang sentiasa bergerak dan semakin kuat. Sekiranya kalau kita tidak menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal ni, tulang kita akan jadi tak lembut lah, macam tak longgar, keras. Okey, kita sering dapat penyakit, okey, sebab tak bergerak. Contoh kita tidur je tak bergerak kan, badan kita pun akan, tulang kita akan sakit. Sekiranya kalau kita menjalankan aktiviti fizikal seperti berlari, bersenam, okey, kita akan menguatkan tulang. Okey. Okey, kemudian selain itu, tulang juga perlu dipelihara dengan cara melindungi. Okey, contoh memakai alat pelindung dan tali pinggang keleda. Okey, memakai alat pelindung ni adalah helmet lah. Okey, topi keleda. Okey, topi keleda ni supaya sekiranya kalau kita terjatuh, terhentak, kepala kita dilindungi. Okey, jadi tali pinggang keleda ni adalah supaya apabila berlaku kemalangan, kecederaan tu tidak terlalu teruk ataupun kita tidak tercampak keluar, tulang kita tidak akan patah. Okey, jadi gunakan topi keleda ketika menunggang motosikal ataupun menunggang basikal. Gunakan pelindung lutut. Selain pada topi keleda, pelindung lutut, siku dan penyokong pergelangan tangan apabila perlu. Okey. Selalu kita tengok kalau ada orang naik basikal ke, dia akan pakai pelindung lutut, pelindung siku, supaya bila jatuh, luka kecederaan tulang tu dapat dikurangkan. Okey. Pakai tali pinggang keleda ketika menaiki kenderaan. Ini sangat penting. Okey, kita kena pakai tali pinggang keleda supaya berhati-hati sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan tu tidak terlalu teruk. Okey, kemudian macam mana kita nak cara memelihara sistem pernafasan? Okey, sistem pernafasan kita ni pun perlu dipelihara. Okey, bagaimana? Okey, menghindari rokok. Okey, rokok ni kita kena hindari sebab rokok ni adalah menyebabkan pelbagai penyakit iaitu berkaitan dengan sistem pernafasan seperti asma, bronkitis dan kanser paru-paru. Okey, jadi kalau boleh janganlah mengambil rokok sebab rokok ni bila kita ambil kesannya bukan kita ambil terus paru-paru kita rosak. Dia mengambil masa dan kesannya bila paru-paru kita dah menjadi hitam dan akan boleh menyebabkan kematian. Okey, mungkin kesannya bila dah tua kita akan dapat kesan sekiranya kita mengambil rokok. Okey. Jadi hindari rokok untuk menjaga ataupun memelihara pernafasan. Okey, kemudian tinggal di persekitaran yang bersih. Okey, kita kena persekitaran yang bersih ni tanpa pencemaran udara mengurangkan risiko penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. Maknanya udara yang kita sedut tu kena sentiasa bersih lah supaya gas-gas yang kita sedut itu masuk ke dalam paru-paru dan tidak mengganggu sistem pernafasan. Okey. Basuh tangan dengan kerap. Kenapa kita perlu membasuh tangan dengan kerap? Okey, bila kita amalkan membasuh tangan dengan kerap, menggunakan sabun dan air atau cecair sanitasi tangan supaya dapat elakkan menyentuh mulut atau hidung tanpa membasuh tangan. Kalau kita tak basuh tangan, kita pegang hidung, boleh memberi kesan macam sekarang COVID-19. Okey, virus COVID-19. Jadi kerana bakteria atau virus pada tangan tu dapat masuk ke sistem pernafasan kita dan mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Contoh yang sekarang wabak COVID-19 ataupun virus COVID-19 yang mengganggu sistem pernafasan. Jadi apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya selain basuh tangan, kita kena pakai apa? Pakai
face mask. Okey, face mask ni sekarang sangat penting. Kita kena pakai face mask yang betul. Yang 3 lapis, okey, supaya virus tu tidak masuk ke dalam salur pernafasan ataupun mulut. Okey, jadi kita kena jaga memelihara pernafasan kita supaya sentiasa sihat. Okey, kemudian kita tengok sistem peredaran darah. Macam mana cara kita nak memelihara sistem peredaran darah? Okey, sistem peredaran darah ni ada sistem yang sangat besar dalam tubuh manusia. Okey, jadi kita kena kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi lemak dan kandungan gula yang tinggi. Kenapa? Sebabnya bila kita ambil makanan yang berlemak dan kandungan gula yang tinggi akan menyebabkan kolesterol akan berkumpul di salur darah dan membentuk plak. Jadi plak yang menyebabkan salur darah menjadi sempit dan jantung terpaksa bekerja lebih kuat untuk mengepam darah ke seluruh badan. Jadi plak-plak yang terbentuk pada dinding-dinding salur darah ini akan menebal. Kemudian bila kita bernafas, kita memerlukan bila jantung kita mengepam darah, dia memerlukan tenaga yang lebih kuat. Jadi dia akan mengganggu sistem saluran darah. Okey. Kemudian kita kena sentiasa bersenam. Okey, kita haruslah bersenam dengan cara yang betul dan secara berkala untuk memastikan otot jantung terus kuat. Bersenam ni bagus untuk peredaran sistem darah. Okey, supaya otot jantung kita ni terus kuat. Okey. Okey, kemudian sistem pencernaan. Macam mana kita nak memelihara sistem pencernaan kita ni? Sistem pencernaan ni adalah sistem kita membuang najis-najis, bahan-bahan yang tak diperlukan daripada badan. Okey, jadi macam mana kita nak pelihara sistem pencernaan kita? Okey, makan makanan yang kaya dengan serat. Okey, makan makanan yang kaya dengan serat ni contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji rin penuh, supaya penyah tinjaan kita berjalan dengan lancar, maknanya tidak terganggu dengan sembelit. Okey, jadi kita kena makan makanan yang kaya dengan serat. Okey. Kemudian kita kena minum air dengan secukupnya. Okey, jadi minum air ni bukan minum air yang bergula, minum air kosong ataupun air masak, kerana di dalam air masak mengandungi oksigen. Jadi bila air ni mengandungi oksigen, dia membantu melancarkan sistem pencernaan. Jadi air ni sangat penting. Murid-murid perlu minum air satu hari 8 gelas supaya pencernaan murid-murid melancarkan lagi pencernaan murid-murid supaya tidak sembelit. Okey, jadi sangat penting untuk memelihara sistem pencernaan. Minum air yang cukup dan makan makanan yang kaya dengan serat. Okey. Okey, ini saya telah ringkaskan. Okey, ini adalah cara-cara memelihara sistem rangka. Pertama, memakan makanan yang kaya dengan kalsium. Kedua, melakukan aktiviti fizikal. Ketiga, memakai tali pinggang. Keempat, memakai alat pelindung dan tali pinggang, kledar. Okey, ini samalah. Okey, jadi sebenarnya ada 3 je. Okey, dia ada 3. Memakai tali pinggang dan memakai alat pelindung. Okey, jadi ini cara memelihara sistem rangka. Okey, ni yang saya ringkaskan, memelihara sistem pernafasan. Saya dah ringkaskan. Menghindari rokok. Okey, tinggal di persekitaran yang bersih. Basuh tangan dengan menggunakan sabun. Okey, yang ini memelihara sistem peredaran darah. Ada 2. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak dan kolesterol dan sentiasa bersenam. Okey. Dan yang terakhir, memelihara sistem pencernaan, makan makanan yang kaya dengan serat dan minum air secukupnya. Okey, itu adalah cara kita memelihara sistem dalam tubuh manusia. Jadi saya harap murid-murid faham, ini adalah subtopik terakhir untuk topik manusia, iaitu cara memelihara sistem tubuh manusia. Jadi selepas ni kita akan masuk tajuk haiwan. Okey, untuk hari ini kita akan habiskan tajuk
manusia. Okey, selepas murid-murid dah dengar video cikgu, okey, murid-murid boleh buat tugasan. Saya akan bagi latihan. Okey, latihan dan murid-murid perlu buat di dalam buku tulis warna biru. Okey, sekarang disebabkan sekarang ni kedai-kedai alat tulis banyak tutup, mungkin tak ada kertas A4 ke untuk print. Okey, cikgu tak nak membebankan murid-murid semua ada buku tulis warna biru kan. Okey, jadi nanti latihan yang cikgu beri ni murid-murid boleh salin je. Okey, salin dan salin dalam buku biru lebih mudah. Okey, kalau ada print ke, terpulang pada murid nak print, terpulang. Okey, kalau tak boleh, salin je. Saya tak nak menyusahkan murid-murid. Yang penting kerja saya mesti siap. Setakat ni kerja saya dah beri masuk ni dah 3 Jadi 3 tugasan sebelum diumumkan PKP. Okey, setakat ni PKP ni kita dah 3 kali PDPR. Okey, 3 kali PDPR maknanya 3 topik yang telah kita bincangkan, iaitu topik manusia. Okey, jadi saya harap murid-murid siapkan tugasan saya ketiga-tiganya. Okey, setelah selesai, cikgu nak murid-murid snapkan gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, tanda murid-murid siap lah. Okey. Saya harap murid-murid jalankan tugasan. Saya tengok kehadiran tidak memuaskan. Okey, tidak memuaskan. Dan video cikgu pun cikgu tengok ramai yang tak tonton lah. Okey, jadi cikgu tak nak paksa. Okey, saya tahu masalah banyak. Okey, masalah data kan. Tapi sekiranya murid diberi peluang untuk menonton, tontonlah. Okey, jadi fahamkanlah topik ni. Sebab kita banyak lagi topik sains yang kita perlu kejar lagi. Okay, jadi cikgu ni tak boleh nak laju-laju sebab ramai yang tak buat tugasan cikgu. Jadi cikgu nak semua mesti buat tugasan cikgu. Cikgu tak bagi banyak. Okay, cikgu bagi sedikit-sedikit saja. Okay, kalau cikgu bagi banyak, murid-murid tak akan susah nak siapkan kan dalam keadaan yang sekarang ni. Okay, jadi lepas dengar video ni, buat tugasan saya, ambil gambar dan hantar kepada saya. Jadi saya akan tanda je dalam telefon. PM saya je. Okey, jadi selepas kita bersemuka nanti, cikgu akan tengok semua kerja-kerja cikgu yang cikgu berikan. Okey, saya tak nak ada yang ketinggalan. Okey, itu sahaja. Ingat satu je pesanan cikgu. Segala tugasan murid-murid saya akan beri pentaksiran. Okey, pentaksiran. Saya tengok pentaksiran tu, saya tengok dari segi dia buat tugasan cikgu. Okey, sama ada tugasan latihan cikgu buat tu betul. Lepas tu cara buat kerja cikgu tu kemas ke tak. Kalau murid tak memuaskan, cikgu tak boleh nak bagi TP yang baik. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik haiwan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.